أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويغسل لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال مصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين يا رب العالمين. Cabang iman yang ke-11 beriman bahawa wajib takutkan Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahawa wajib, yakni wajib di antaranya juga maksudnya takwa. Takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada kita baca apa yang dinyatakan di dalam kitab kita ni, ada baiknya saya nak menyebut apa yang pernah disebut oleh Tuan Guru Ni Abdul Aziz rahimahullah. Tu guru dia pernah mensyarahkan satu firman Allah Ta'ala yang kita biasa dengar pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat kita biasa dengar ni Tok Khatib sentiasa baca pada khutbah yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-kali kamu meninggalkan jangan sekali-kali bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan kamu meninggalkan dunia ini melainkan kamu sebagai orang yang Islam, orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara syarahan atau huraian yang datang daripada Tok Guru Ni Aziz, dia kata kalau kita perhati firman Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala nak khabar kepada kita dua benda yang besar. Dua benda yang besar. Yang pertama, Allah Ta'ala suruh kita bertakwa pada Allah, tu yang pertama. Dan yang kedua, Allah Ta'ala pesan jangan sekali-kali kamu mati, jangan sekali-kali kamu meninggalkan dunia ini melainkan kamu sebagai orang Islam, orang yang menyerah diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dalam firman Allah Ta'ala ini, ulama menyatakan dia kata apa sebab, apa hikmah Allah Ta'ala menyatakan perkara yang bersangkut dengan mati, dia letak juga dalam masalah bab takwa. Sebab apa? Lalu katanya Tok Guru Ni Aziz, cuba kita perhati sifat mati dulu. Sifat mati. Kalau tengok ya mati ni, yang pertama dia tak kira siapa dia, kamu pasti kamu akan mati. Sama ada manusia yang paling baik sekali di sisi Allah Ta'ala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah wafat. Manusia paling jahat sekali di atas muka bumi, di antaranya Fir'aun pun mati.
Nak khabar yang pertama, siapa kamu pasti kamu akan mati, itu yang pertama. Yang kedua, mati ni tidak kira sama ada lelaki atau puang atau pondang, dia tetap mati, pasti mati, itu yang kedua. Dan yang ketiga, mati ni tidak kira tempat, sama ada dalam masjid, sama ada atas katil macam baru ni tau. Satu kes abang kepada artis yang bernama zaman Islam tu. Mati ketika mana sedang tidur, mati ketika sedang tidur. Nak khabar mati ni tak kira tempat. Ada orang mati dalam masjid, ramai orang mati dalam tandas kerana jatuh, dan ramai orang mati ni di hospital talembek. Maknanya mati ni tidak kira tempat. Yang ketiga. Yang keempat, mati ni tidak kira masa, tak kira sama ada pagi, petang, siang, malam, bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan biasa, mati tetap datang. Dan dalam keadaan yang macam mana pun mati pasti datang. Ada orang mati tengah main bola, ada orang mati main badminton, ada orang mati accident di atas jalan raya, ada orang mati dalam keadaan duk main dengan anak, macam-macam keadaan orang mati ni. Jadi mati ni ia satu perkara yang tidak boleh kita pilih, ia datang daripada Allah Taala. Firman sabit ngadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mautu ya'ti bartatan. Mati ni ia mari secara tiba-tiba, barang yang kita tak suka, barang yang kita tak duga. Sebab apa ya mati ni Allah Ta'ala letak juga dalam ayat takwa. Sebab apa hikmah dia? Maka katanya Tok Guru, dia kata kita begitu juga takwa pada Allah Ta'ala. Takwa pada Allah Ta'ala ni kena buat macam sifat mati tu. Oleh kerana mati ni barang mutlak hak Allah Ta'ala tetap, bagi takwa pula barang hak kita boleh ikhtiar. Sebab itu yang pertama, tidak kira siapa kita, baik kita menteri, baik kita duk nak cari ni siapa hak naik dah ni, yang mana baik siapa kamu, mu kena takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kira mu sama ada mu agong, sama ada mu perdana menteri, sama ada mu menteri, mu kena takwa pada Allah, tu yang pertama. Yang kedua, takwa dia tak kira lelaki baik, puang baik, siapa kamu kena takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua. Yang ketiga, takwa dia tidak kira tempat. Takwa dia tidak kira tempat. Sama ada dalam masjid mu kena takwa, luar masjid mu kena takwa, di pejabat mu kena takwa, taimum mahkah baru ni pun mu kena takwa, kena takut pada Allah Ta'ala. Takwa ia tidak kira muda, tidak kira tua, sebagaimana mati. Mati ni tak kira baik tua, baik muda. Kalau dah Allah Ta'ala kata mati, mati dah, sama ada mu budak ataupun mu orang tua. Maka begitu juga takwa ni, tak kira lah mu budak baik, mu orang tua baik, kena takwa pada Allah. Dan takwa ni dia tidak kira waktu. Dia tidak kira waktu, baik bulan Ramadan mu takwa, luar bulan Ramadan pun mu kena takwa juga. Baik rumah Allah Ta'ala mu takwa, luar rumah Allah Ta'ala pun mu kena takwa, sebagaimana sifat mati. Kalau takwa ni barang hak kita boleh usaha belaka. Sebab apa? Kerana takwa ni Allah Ta'ala jadikan ia sebagai satu perkara yang diletak pada padang yang sama. Padang yang sama. Allah Ta'ala dak khabar manusia paling mulia sekali di sisi aku adalah orang yang paling putih. Dak. Allah Ta'ala dak khabar manusia paling mulia sekali di kalangan aku orang Arab. Dak. Tak ada firman Allah Ta'ala begitu pun tak ada. Hadis Nabi begitu pun tak ada. Kalau ada sedar lah. Kalau Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tengok orang yang paling putih sekali. Orang-orang putih nengung yang ibadat. Tak. Dah apa dah pergi suram dia. Aku putih dah. Dan Allah Ta'ala nilai aku putih. Dah kita hari tanah kira guana. Dah pakai kuku putih pun putih muka, tubuh hitam macam.
Jadi nak kabarnya Allah Ta'ala dak letak pada perkara tu kerana putih hitam barang hak Allah Ta'ala beri. Bangsa barang hak Allah Ta'ala beri, kaya miskin barang hak Allah Ta'ala beri. Tapi takwa boleh belaka, takwa Allah Ta'ala letak pada badan yang sama. Baik mu orang putih mu boleh takwa, mu orang Melayu mu boleh takwa, mu orang Cina mu boleh takwa, mu budak mu boleh takwa, mu orang kaya mu boleh takwa, mu orang miskin mu boleh takwa. Jadi takwa ni Allah Ta'ala letak pada padang yang sama, dan di kalangan kita boleh usaha belaka. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia sekali di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu di sini disebut kewajipan kepada kita takut pada Allah Ta'ala, bertakwa kita pada Allah Ta'ala sebagaimana kehidupan kita dengan kematian. Mati bagaimana sifat dia, begitu juga takwa yang perlu kita buat. InsyaAllah ia akan menjadikan kita sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Kerana mereka yang paling takut pada Allah Ta'ala, mereka yang paling takwa pada Allah. Firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Artinya, oleh itu jangan kamu takut mereka, tapi takutlah kepadaku, yakni jangan cuaikan perintahku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ni Allah Ta'ala pesan kepada Rasulullah dan kepada kita semua, jangan mu takut pada makhluk. Jangan mu takut pada orang kafir, jangan mu takut pada orang munafik, jangan takut pada dia. Mu kena takut pada aku, yakni pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana sekalian makhluk tak ada siapa pun yang boleh mendatangkan manfaat pada kamu ataupun yang boleh mendatangkan mudarat pada kamu melainkan dengan keizinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca dalam hadis kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, dan hadis ni kitab yang paling asas lah, yang biasa dipelajari oleh orang-orang yang baru nak belajar ilmu hadis, yakni hadis 40. Dia panggil hadis 40 Imam Nawawi. Dan hadis ni, kitab ni diceritakan oleh para ulama bahawa kitab yang paling banyak ulama yang mensyarahkannya. Jak daripada ulama dulu lagi sampai ke hari ni tak selesai lagi. Hak ni syarah kok sudut ni, hak ni syarah kok sudut ni. Yakni satu kitab yang penuh dengan keberkatan. Dalam kitab tersebut ada hadis Nabi yang menceritakan sekiranya Allah Ta'ala nak beri sesuatu kepada hamba dia, tiba-tiba sekalian hamba Allah Ta'ala cuba menghalang pemberian yang datang daripada Allah. Walaupun kamu buat halangan sehebat mana pun, ia pasti tidak akan berjaya, dan Allah Ta'ala pasti dapat beri satu benda yang Allah Ta'ala kehendaki. Begitu juga kalau Allah Ta'ala nak halang satu-satu perkara daripada seorang hamba Allah, lalu hamba Allah Ta'ala usaha nak dapatkan perkara itu diberi kepada hamba Allah, nescaya tidak akan dapat apabila Allah Ta'ala menghalangnya. Maknanya mudarat yang datang daripada Allah dan juga manfaat yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu di sini disebut, oleh itu jangan kamu takuti mereka, jangan kamu takut pada musuh-musuh kamu wahai Muhammad, wahai orang beriman, tetapi takutlah kepada aku, jangan cuai perintah aku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Kalau mu betul-betul orang beriman, hakmu patut takut pada aku, bukan pada pihak musuh. Bukan pada pihak musuh. Firman Allah Ta'ala lagi, fala takhshawun nas wakhshawni. Oleh itu jangan kamu takut pada manusia, tetapi hendaklah kamu takut pada aku, yakni pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peristiwa ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif, kita semua maklum bagaimana Rasulullah
dilayan oleh orang-orang Taif ni dengan layanan yang begitu dahsyat, lebih dahsyat daripada layanan di Mekah lagi. Rasulullah dilepa dengan kayu, dilepa dengan batu sampai berdarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah berdarah, lalu Rasulullah bermunajat, duduk lari duduk satu tempat apabila didapat jaminan oleh orang penduduk Taif. Antara munajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata baginda? Illam yakum bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, mu nak serah aku pada siapa-siapa pun, ikutmu lah ya Allah, ikutmu lah ya Allah. Mu nak suruh pihak musuh nak guana kah, aku ikutmu lah ya Allah. Mu ada kuasa, mu ada kemampuan. Tapi satu je aku harap padamu ya Allah, jangan mu je murka pada aku. Maknanya orang dok berair ke aku, orang nak bunuh aku, orang nak kena aku, dah lah ya Allah, aku dak mikir kata, aku mikir kamu ya Allah. Jangan mu je murka pada aku. Ni nak beritahu pada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Allah Taala segala-galanya. Kalau Allah Taala redha, maka dibuat walaupun semua orang benci. Gitu juga sebaliknya, kalau Allah Taala benci, dia tinggalkan walaupun sekalian makhluk suruh buat. Kenapa yang dia ambil kira adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Penawar bagi hati kita, kita khatam lah tu, bagaimana katanya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia kata perasaan takut ni dia wujud dengan sebab dua benda. Biasa perasaan takut ni dia wujud dengan sebab dua faktor. Faktor yang pertama, apabila kita buat salah pada Allah Ta'ala. Ni faktor yang pertama. Macam kita dengan Nur Adam lah, kalau kita ni jenis orang buat salah, kita tengok orang-orang tertentu, kita jadi takut. Contoh mudah, kita ngeji biji lah senang, kita ngeji biji. Kita ngeji biji ni, kalau lah kita ni salah Allah, tengah-tengah bawa kereta ni, tengok jeng sikit depan, hanya serabut selalu dah ke ada roblok. Dia tak ada mikir ke aksiden ke apa tu, dia tak mikir dah, dia takut roblok dulu dah, nyeleseng tak ada. Rotek mampu kereta bisi bangok, titik gelakar tu, maknanya banyak orang salah lah. Jadi nampak roblok depan serabut ni sebab apa? Salah, sebab salah. Tapi kalau tak salah kita serabut, tak serabut langsung. Pernah dicerita kat oleh CPJ sendiri. Dia kata pengalaman dia ni sebagai orang cara pasal lesen, ambil lesen ni, dia pernah jumpa ada seorang hamba Allah Ta'ala ni, dia nak kelulu lesen ni 7-8 kali baru lulu lesen kereta. Kebetulan satu hari tu ada JPJ ni nyewak roblok di sekampung bocik tadi, kampung orang tua tadi. Jadi orang tua tu asalnya keluar nak kita pinjam, ni contoh jalan lah. Tiba-tiba dia nampak seberang tu nak kita kecukar tu ada roblok JPJ. Apabila ada roblok JPJ ni nak kita pinjam ni, yang U-turn depan tu. Nyegi U-turn tujuan dia apa? Dia nak lalu kat roblok tu. Apabila sampai kat roblok tu, oleh kerana biasalah JPJ ni tengok muka orang tua ni, lepas aja jarangnya cek. Capur pula kalau pakai piyah beri salang lagi, hanya mudahnya lepas. Ni supaya hitam dok buang pasal gitu, ni mudahnya tahan lalu lah. Jadi apabila gitu kok JPJ kata gih. Apabila gih, lalah dah U-turn mula lah nak turun ke pinjam tu, mulai ada U-turn sekali lagi. Ni U-turn sekali lagi. Ni U-turn lalu kok roblok JPJ lagi, JPJ kata gih. Lalah ni U-turn mulanya gih kat 8 kali. Ni lalu kok JPJ tu lah kat 8 kali. Jadi JPJ ni tengok lugar. Nya tengok lugar dah bocik ni, nya tahan. Dia kata bocik, dah apa dari tadi dah nampak panetah apa? Dia kata awang mu tahu tak, bocik nak dapat ke lesen 5-6 kali kena test. Lalah tanya bocik dapat lesen mu tambah tengok pula. Tu aku nak tunjuk juga semua ni hari ni. Ada apa pasal gitu, siapa gitu sebab apa? Tak salah.
Apabila tak bersalah, tak berasa apa? Tak berasa apa? Ni keadaan manusia yang pertama dengan Allah Ta'ala ni. Bagi orang yang hati dia bersih ni, bagi orang yang hati dia bersih, idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka. Orang baik ni kalau dia buat benda-benda baik, niscaya dia akan berasa suka. Dia akan berasa tenang, dia akan berasa puas dengan apa yang dia buat, kerana benda yang dia buat tu benda baik. Tapi kalau dia buat benda yang jahat, jiwa dia jadi gelisah, jiwa dia jadi tak tenteram. Ni anak Adam yang hati dia baik. Jadi ni kalau orang hati baik ni, kalau dia buat salah, dia berasa bersalah, berasa takut pada Allah. Tapi kalau dia buat salah, dia berasa takut mana dengan Allah. Ni keadaan manusia yang pertama. Keadaan manusia yang kedua dengan Allah Ta'ala ni takut ni apabila dia ada ilmu tentang Allah Ta'ala. Dia ada ilmu tentang Allah Ta'ala. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Anak Adam di kalangan hamba aku paling takut pada Allah Ta'ala adalah ulama. Sebab apa? Ulama dengan kita rasa-rasa siapa yang banyak buat ta'at. Kita boleh tanya, ulama dengan kita siapa banyak buat ibadat? Ulama. Ulama dengan kita siapa yang banyak bahan lara? Kita. Tapi sebab apa ya Allah Ta'ala kata ulama yang lebih takut pada Allah Ta'ala nak dibanding dengan kita orang biasa ni? Padahal kita paling takut pada Allah, moga kita banyak dosa, pahalanya kurang. Lalu katanya para ulama, kenapa ulama pengenalan dia terhadap Allah Ta'ala lebih dalam daripada kita ni sebagai manusia biasa. Makrifah dia, pengenalan dia, pengetahuan tentang Allah lebih hebat daripada kita orang biasa ni. Sebagaimana kita seorang ayah dengan anak lah. Anak kita hak setahun dua, hak baru boleh jalan, hak dak tahu benda ni, kalau nya tengok ular tedung sela, dia dak lari pergi kejar ular tedung sela. Dah kerana dia dak tahu, dia tak ada ilmu. Apabila dia tengok ular tedung sela, akak kepala punya suka nampak macam mainan pula, nampak lawa. Ni kenapa dia tak ada ilmu tentang ular tu. Tapi kita mana kita? Allah kita kan nampak nyenit kat kita, ketua lutut lah. Hanya dah akak lagi kepalanya, akak kepala jeruh kita. Sebab apa? Sebab kita kenal ular tu, walaupun dia dah patut lagi, kita nampak kelibat dia tu, kita takut dah. Kerana apa? Pengenalan, kerana kita tahu tentang ular tu, bisa je dahsyat dia tu macam mana. Maka begitu jugalah dengan ulama, pengetahuan dia terhadap Allah Ta'ala yang begitu dalam, yang begitu hebat, begitu luas, menyebabkan takut dia pada Allah Ta'ala lebih daripada takut kita anak Adam ni, orang yang biasa ni. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wa iyaya farhabun, artinya dan kepada akulah sahaja kamu perlu merasa gerung, bukan kepada sesuatu yang lain. Saya tertarik apa yang disebut baru-baru ni kita dengar dalam satu ceramah. Kita kenal belakang antara nama naik hari ni, dia antaranya Menteri Sohdah. Menteri Sohdah dia ceramah, dia kata apa? Saya benar dalam kepala saya ni, saya takut ke Allah je. Hak lain saya tak takut, sebab tu bahagian bak bola saya kata orang. Sebab kan dia biasakannya jawabnya bahas TMJ dia, raja dia, anak raja muda Johor. Yang maknanya bahan mula ada. Walaupun saya orang lain tak ada berani pun ni, main pula main capung hak istana ni. Jadi dia kata saya takut Allah Ta'ala je, saya sebut benda betul. Saya tak takut kalau benda tu benda salah, saya ngaku salah. Kalau betul saya akan bawa walaupun siapa dia. Nak khabar benda di sini supaya kita hanya dahulukan Allah Ta'ala lebih daripada perkara yang lain. Disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia antara ciri-ciri orang yang takut pada Allah, dia antara ciri-ciri orang yang takwa pada Allah, dia ada 4 tanda. Tanda yang pertama, al-khawfu minal jalil, mereka yang hanya takut pada Allah Ta'ala.
Dia buat benda Allah Ta'ala suruh, dia tinggal benda Allah Ta'ala larang. Segala benda ni buat kira Allah Ta'ala dulu. Ada pun kalau anak Adam tu nombor 2, nombor 3, hak depan kali Allah dulu. Ni kata Sayyidina Ali, orang yang takut pada Allah Ta'ala yang pertama. Yang kedua, wal amalu bitanzil, mereka yang beramal dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, wal ridha bil qalil, mereka yang redha dengan nikmat yang datang daripada Allah Ta'ala walaupun sedikit. Ada pun yang keempat, wal isti'adadu birrahil, mereka yang mempersiapkan diri mereka untuk berhadapan dengan saat kematian. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka hak pertama sekali, al-khawfu minajjali, mereka yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala lagi, wahum min khasyatihi mushfiqun, dan mereka sentiasa takut ditimpa azabnya. Mereka sentiasa takut ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mendapat naungan daripada arasy Allah Ta'ala, ada 7 golongan. Ni kita biasa sebut sama dah ni. 7 golongan yang mana mereka ni akan mendapat naungan daripada arasy Allah Ta'ala pada hari tak ada naungan malaikat yang datang daripada Allah Ta'ala saja. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adilnya duduk ranking yang pertama. Pemimpin yang adilnya duduk ranking yang pertama. Apabila pemimpin yang adil, yang mengambil berat tentang orang yang berada di bawahnya, melahirkan perasaan orang bawah sayang pada pemimpin. Orang bawah mendoakan kepada pemimpin, dan kebaikan akan diperolehi kepada pemimpin tersebut. Ada pun kalau pemimpin yang jahat, rakyatnya tak berair. Bukan setakat rakyatnya tak berair, rakyat pula melaknat orang atas. Maka pemimpin pun dalam keadaan tidak ada kebaikan, rakyat pun sentiasa dizalimi. Sebab tu saya share satu maklumat yang diceritakan pada zaman dahulu. Zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah tu, dia kata masyarakat ni dia bercakap dengan sebab pemimpin dia macam mana. Pemimpin dia macam mana. Kalau pemimpin dia minat terhadap perkara agama, rakyat dia akan bercakap tentang agama. Kalau pemimpin dia dalam keadaan sentiasa buat zalim, maka rakyatnya bercakap tentang kezaliman. Contohnya dia kata apa? Yusuf Hajjah As-Saqafi. Yusuf Hajjah As-Saqafi salah seorang pemimpin yang cukup dahsyat, dan dia ni membunuh ramai orang. Di antaranya ulama-ulama besar standard dia bunuh. Di antaranya salah seorang manusia yang paling akhir yang dia bunuh, Sa'id bin Jubair. Ini pemimpin pada zaman dulu. Sampai rakyat dia ni setiap kali bangun daripada pagi, dia cakap dia. Dia kata hari ni Hajjah bunuh dia ni. Hari ni siapa kena sebelah? Hari ni siapa kena bunuh? Hari ni siapa kena pacau? Ayah akan cakap gitu, ramai akan cakap gitu, kan pemimpinnya begitu. Kalau pemimpinnya minat dengan agama, dia antaranya Umar Ibn Aziz, maka mereka akan bercakap, hari ni mu ngapal Quran berapa dah? Hari ni mu baca Quran berapa muka surah dah? Hari ni mu sedekah berapa mayang sunat mu buat dah? Maka rakyat bercakap pasal tu. Kalau pemimpinnya minat dengan hiasan, dengan deko-deko rumah dia, maka dia akan cakap juga, hari ni rumah dia pemimpin kita bahan pasu bunga. Dia tanya begitu, dia kena pemimpinnya minat dia tu. Jadi pemimpinnya berasa kena yang ambil, berasa kena yang ambil. Kita pernah jumpa, bukan zaman dulu, pas zaman ni pun ada. Mentang-mentang dia orang besar, maka dia kena, dia tengok rumah orang bunga, dia kena bunga ni. Kalau learning dia, dulu learning apa tak tahu benda viral dulu, pokok keladi viral.
Ada sekejap agak main jual ribu-ribu keladi. Hak warna pelat lagi mahal. Ada kali dia kena dia pergi ambil. Dia kena apa dia pemimpin dia orang besar. Ada pasal gini zaman dulu pun ada, zaman ni pun ada juga. Jadi apabila begitu rakyat cakap juga. Hari ni dia bahan pasu bunga dia. Dia ambil rumah orang ni, ambil benda saya ni. Kerana apa dia tengok pemimpin. Dia tengok pemimpin. Maka pemimpin ni hak pertama sekali ni dia akan mendapat naungan layanan terbaik daripada Allah kalau dia adil. Kalau dia adil. Yang pertama. Yang kedua, wasyabun nasya'ati fi ibadatillah. Pemuda yang beribadat pada Allah Ta'ala. Pemuda yang meninggalkan zaman mudanya dengan main. Meninggalkan zaman enjoy, zaman nak naik wai suku. Zaman nak ada kapal, zaman nak main PUBG, main gedoknya tinggal tu kerana apa? Beribadat pada Allah. Mungkin pergi belajar pondok, mungkin pergi ngapa Quran, mungkin pergi nadah kita. Maka orang ni orang muda yang beribadat pada Allah dapat layanan spesial. Yang kedua. Yang ketiga, mereka yang rajulun qalbu mu'allaq bil masajid, manusia yang hati dia sentiasa terikat dengan rumah Allah Ta'ala. Kita doalah supaya kita melazimi rumah Allah, melazimi majlis ilmu, melazimi sembahyang jemaah. InsyaAllah doakan supaya ia salah satu amalan untuk kita mendapat kebaikan pada hari akhirat kelak. Bukan saja kita mari ni, tapi dia niat kerana Allah lah, niat molek lah. Jangan niat kerana benda lain, niat kerana ke ustaz. Boring duduk rumah tak ada orang, baik duduk surah ada, saya sayang pun ramah. Kalau niat kita duduk jadi kerja tu, kalau bukan kerana Allah tu, boring duduk rumah. Ataupun ada gidak pergi surah sebab dah. Surah ni yang mudah ngatur, mudah nak tidur. Tapi kalau rumah tak boleh, orang rumah belebek rumah. Jadi duk surah ada kita jumpa hamba Allah Ta'ala ni duk boleh langsung ke surah je ni, duk sekarang ke surah. Tapi kebetulan sekali nyegi surah, kebetulan nyegi surah taik garik tu, habis garik ada tu imam tabligh ni paling lalu ke makmum habis mayang tu. Apa doa kok paling lalu, jadi kawan tu duk dah nak bangun nak lari. Jadi apabila duk dah nak lari, dengar tazkirah. Lepas dengar tazkirah secak dari hari tu, dia pergi semua surah. Siapa orang rumahnya kejut, dia kata abang ni buang terbiak ke mana? Nampak berahi sangat pergi surah learning ni, apa nak jadi ustaz ke mana? Lalu suami dia kata, awak tak tahu. Surah ni saya pergi ni bukan saya pergi dengar ke apa. Tapi dah awak tahu tak, baru ni saya pergi surah Allah, dengar je kuliah tu saya tidur lalu. Jadi setiap hari tu nak tidur pas ngorek mari surah dia kata. Sebab mudah ngatuk sungguh. Duduk rumah rasa-rasa kalau duduk sila kini boleh tak tidur. Tak boleh. Bagi atas lembeh, atas katil duduk tidur lagi. Duduk cakap nak pejam mata, terutamanya malam. Lagi tak boleh nak pejam mata. Malam pun 3 belas nak tutup tak boleh mata, nak tutup. Dah tengok keputusan. Jadi maknanya nak kabur gitu. Tapi kalau tanggi surah Allah, terutamanya hari Jumaat, Allah ni mayang Jumaat kau tengok baca khutbah sedap kali dia itu. Kita kejut tengok orang baca doa. Main pula hak tua pula baca khutbah jeng tu. Jadi apabila kita ada orang pergi surah kerana benda tu, dia kata jari tu pergi surah sebab sedap tidur. Duduk rumah duduk nak tidur, kata lu susah. Duduk surah kau dah ada orang kuliah akhirnya tidur tu. Tu kelah tu. Jadi yang ketiga, yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Manusia yang berkasih sayang kerana Allah, dia berjumpa kerana Allah dan dia pisah kerana Allah. Yang kelima, ni hak ni. Rajulun da'at umra'atin mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang diajak oleh wanita yang cantik, wanita yang rupawan, yang mempunyai harta, orang lawa, tubuh badan lawa. Dia ajak apa? Ajak berzina. Dia ajak berzina. Tiba-tiba orang lelaki ni dia kata apa, minta maaf, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah. Ni alasan dia benda ni.
Bukan alasan dia, Allah aku tak ada, aku tinggal telefon lah. Ada ataupun bukan sebab uduh, bukan. Kerana takut pada Allah Ta'ala. Kata ulama bukan dari sebab zina saja, sekalian maksiat kita jugalah. Orang nak rasuah kita tolak rasuah, tolak sebab apa? Jangan bagi masa ni tengok orang tengok aku tu. Bukan dia takut korang. Bukan dia takut korang dia kata gini. Bain. Bukan begitu. Dia kata aku takut pada Allah. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. La'na Allah pada orang yang beri rasuah, pada orang yang terima rasuah ni. Maka aku takut pada Allah. Aku tak buat maksiat ni kerana takut pada Allah. Bukan takut pada orang. Bukan takut pada SPI. Takut pada Allah Ta'ala. Yang kelima. Ya kana rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'lama shimalu ma yunfiqu yaminah. Lelaki ataupun seorang hamba Allah yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi hingga apa yang disedekah oleh tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri. Maknanya sedekah betul-betul kerana Allah. Yang keempat, yang keenam, manusia, yang ketujuh, rajulun dzakarallahu tabaraka wa ta'ala khalian fafadat ainah. Manusia yang berzikir kesunyian seorang diri sampai meniti air mata kerana takutkan Allah, kerana muhasabah diri. Itu 7 golongan. Di antaranya orang yang takut pada Allah Ta'ala. Orang yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman-Nya lagi, wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan mereka sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan serta gerung takut. Mereka berdoa pada Allah Ta'ala dengan penuh harapan, dengan harapan bulat-bulat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka pula sentiasa khusyuk dan taat kepada kami. Ini jiwa orang-orang yang beriman. Tanya berdoa, dia agak-agak sungguh bulat hati dia pada Allah. Serta takut. Dia ada 2 benda ni kata ulama. 2 ni tak boleh bercerah tangga bagi orang beriman. 2 sifat ni. Sifat yang pertama sifat takut. Sifat yang kedua sifat harap. Dia macam burung lah. Dia 2 sayap. Sayap takut saya harap. Saya takut saja tak boleh juga. Harap saja pun tak boleh juga. Yang kena sekali. Takut contoh ibadat kita takut dengan sebab ibadat kita banyak kekurangan, takut Allah Ta'ala tak terima, takut ada kekurangan dalam ibadat. Perasaan takut tu kena ada kerana kita tahu bahawa ibadat kita bukan ibadat yang sempurna. Dalam waktu yang sama harap pun kena ada. Ya Allah, walaupun aku tahu ibadat aku banyak kekurangan, aku harap-Mu terimalah juga ibadat kami, ya Allah. Tu 2 benda tu tak boleh bercerah tangga. Dan mereka boleh sentiasa khusyuk dan taat kepada kami, yakni kepada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala lagi, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Artinya, dan yang bimbang akan kemurkaan Tuhan mereka serta takut kepada kesukaran hitungan amal. Ni orang yang beriman mereka ni antara perkara wajib pada diri kita, yakni takut dengan kemurkaan Allah. Takut dengan kemurkaan Allah. Bukan takut dengan kemurkaan pemimpin, bukan takut kemurkaan rakyat, tak takut kemurkaan Allah. 1. Yang kedua, serta takut kesukaran hitungan amal. Takut juga hitungan amal kita pada hari akhirat kelak. Siapa-siapa yang nak dimudahkan hitungan amalnya di hari akhirat kelak, di antaranya mudahkanlah urusan kita dengan anak Adam di dunia. Awak mudah urusan kita dengan anak Adam di dunia, insya-Allah Allah Ta'ala akan mudahkan juga urusan kita di dunia dan juga di hari akhirat kelak. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan orang yang takut akan dirinya di mahkamah Tuhan, disediakan baginya 2 syurga. Orang yang takut keadaan dirinya di mahkamah Tuhan, orang yang sentiasa
hatinya bimbang dengan perkara akhirat dan dia hidup di dunia, nescaya Allah Ta'ala akan beri kesenangan pada dia di hari akhirat kelak. Ada orang yang hatinya takut dengan kesusahan hidup di dunia, maka jiwa sentiasa memikirkan dunia, maka hatinya jadi kotor di akhirat kelak. Maka jadi susah di hari akhirat kelak. Kenapa duk mikir ke dunia sangat ni, jadi kerong hati pakai akhirat tak duk mikir. Ada orang yang banyak duk mikir pasal akhirat, menyebabkan dia banyak beramal, nescaya dia akan dapat kebaikan di sana di hari akhirat kelak. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Dan demikian itu adalah bagi orang yang takutkan keadilanku dan ancamanku. Dan demikian itu adalah bagi orang yang takut keadilanku dan ancamanku, orang yang beriman. Mereka yang mana mikir tentang Allah Ta'ala, takut pada Allah Ta'ala. Dia takut pada Allah, makanya buat benda Allah Ta'ala suruh, dia tinggal benda Allah Ta'ala larang. Kerana apa? Dia tahu pada sisi Allah Ta'ala ada syurga, dan pada sisi Allah Ta'ala juga ada neraka, tempat Allah Ta'ala mengazab hamba-hambanya. Hadis Nabi SAW berkaitan dengan bab takwa ni. Bab takut ni insya-Allah kita sambung pada perjumpaan yang akan datang, insya-Allah. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Di sini ada satu pengumuman, insya-Allah. Selepas daripada mayang isyak ni, ada kita dimohon untuk buat tahlil untuk Fadilah binti Haji Mak. InsyaAllah kita akan hadir pada mayang isyak, insyaAllah. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.